Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syamil binti Ahmad dan rakan-rakan akan menerangkan proposal projek kami iaitu Self Water Report. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan. Reka cipta adalah idea yang baru, berguna atau peningkatan di mana akan membawa kepada penyelesaian sesuatu masalah dalam sesuatu bidang. Kami memilih bidang pertanian kerana terdapat beberapa peralatan yang perlu ditambahbaikan. Contohnya, kami menambahbaikan cara penyiraman pokok dengan mencipta alat baru iaitu Self Watering Pot. Self Watering Pot ni dibina dengan menggunakan timing circuit board dengan mensasarkan golongan bekerja yang tidak mempunyai masa untuk menyiram pokok. Okey, pembinaannya adalah pada hasil produk sedia ada di pasaran, tetapi kami menambahbaikan daripada segi bentuk, saiz dan fungsi. Okey, cetusan idea pembinaan ini adalah daripada hasil pengalaman kami sendiri, di mana pada SEM 1 kami perlu ke makmal pertanian untuk menyiram bahan eksperimen kami tu pada setiap hari. Oleh itu, dengan adanya produk ini atau penciptaan produk ini, ia memberi kesan positif atau memberi kemudahan kepada kita semua. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Nurul Nashita binti Fuad. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang masalah. Okay, dalam pemerhatian kali ini, saya dapati di dunia kita tidak asing dengan golongan yang berkejaya dan yang sibuk bekerja. Okay, golongan-golongan ini sering memandang rendah terhadap kepentingan tumbuhan atau tanaman di sekeliling mereka. Mereka juga beranggapan bahawa tanaman tumbuhan ni merupakan penjagaan yang amat sulit lagi-lagi dari segi waktu. Okey, disebabkan tadi mereka ni berkejaya, sibuk bekerja kan. Keluar rumah pukul 8, balik pukul 5, tapi sampai rumah pukul 7, pukul 8. So, masa diorang tu terhad. Oleh hal yang demikian, masalah yang dihadapi oleh golongan ini adalah masalah menyiram tanaman pada waktu yang sesuai kerana kekangan waktu atau tak ada masa nak siram pokok. Itu yang dihadapi oleh mereka. Okey, selain itu, penggunaan kos yang tinggi dalam penggunaan sistem hidroponik menyebabkan pengguna terpaksa menggunakan sistem manual iaitu menyiram pokok mengikut waktu. Okey, kurangnya ilmu atau kemahiran dalam kita nak anggar kuantiti air tu atau siram pokok atau tanaman pada waktu yang tidak sesuai, contohnya tengah hari, tengah panas terik kan, boleh menyebabkan pokok itu diserang kulat yang disebabkan oleh medium yang terlalu basah. Kita letak air, kita ada ilmu kuantiti air tu berapa banyak kita nak siramkan. Sebab kita tak tahu, kita siram dia banyak mana pun, hal ini boleh menyebabkan medium terlalu basah dan berlakunya serangan kulat terhadap tanaman kita. Oleh hal yang demikian, tanaman akan cepat rosak, layu, mati dan jangka hayat tanaman itu akan lebih pendek daripada jangka hayat sebenarnya. Itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan penyelesaian alternatif sedia ada. Okey, sistem penanaman menggunakan sistem hidroponik merupakan produk sedia ada dan telah digunakan secara meluas di dalam bidang pertanian. Tetapi bagi kami, sistem hidroponik masih mempunyai kekurangan bagi sesetengah pihak kerana di mana selalunya hidroponik ini digunakan dalam tanaman berskala besar dan menggunakan kos yang agak mahal. Okey, cuba kita fikir, jika sesetengah keluarga hanya ingin menanam pokok bunga, jadi sistem hidroponik ini dicetak sesuai untuk penanaman pokok bunga. Jadi kita perlu fikir untuk meningkatkan atau menambahbaikkan produk atau peralatan supaya menggalakkan semua orang untuk memiliki tanaman sendiri di rumah. Seterusnya kita pergi kepada cadangan penyelesaian masalah bagi produk ini. Cadangan penyelesaian masalah bagi produk ini adalah dengan menggunakan sebuah produk self-watering pot untuk membantu golongan bekerja untuk memiliki tanaman hiasan dan dapat menyiram tanaman dengan kuantiti air yang betul secara tidak langsung dapat menjamin hayat tanaman lebih lama. Okey, seterusnya saya akan menerangkan objektif. Okey, objektif pertama adalah mengurangkan kerja penyiraman dan menyediakan bekalan air yang konsisten. Contohnya kita telah setkan waktu penyiraman iaitu pada waktu pagi dan waktu petang mengikut kuantiti air yang sesuai dengan tumbuhan kita. Okey, objektif kedua adalah mengurangkan risiko kerosakan yang boleh menyebabkan tumbuhan mati dan kering. Dengan adanya produk self-watering pot ni, tumbuhan boleh hidup dengan segar walaupun dengan
walaupun tanpa kita di rumah, dengan ketiadaan kita di rumah. Okey, untuk bahan dan serta komponen yang diperlukan untuk membuat safe watering pot ni, kita mempunyai 8 komponen utama yang diperlukan untuk membuat safe watering pot ini. Bahan yang pertama, komponen yang pertama merupakan timing circuit board. Timing circuit board ini merupakan satu komponen elektrik yang mengawal masa yang pengguna tetapkan untuk mengawal masa semburan kepada pokok tersebut. Okey, bahan yang kedua, kita memerlukan electric trigger. Electric trigger ini merupakan satu komponen elektrik yang akan berfungsi untuk menekan spray air untuk membuat semburan air. Komponen yang ketiga iaitu kita memerlukan spray. Spray merupakan satu komponen yang digunakan untuk mengawal semburan air kepada pokok hiasan tersebut. Komponen yang seterusnya iaitu tube. Kita memerlukan tube kerana tube merupakan komponen yang menyambungkan tangki air kepada spray tersebut untuk menyalurkan air daripada tangki ke spray. Komponen kelima iaitu kita memerlukan AAA battery holder. Battery holder ini merupakan satu peranti, merupakan satu alatan yang berfungsi untuk meletakkan bateri dan menguasai seluruh komponen elektrik yang lain. Komponen yang keenam merupakan pot. Pot merupakan sebuah pasu kecil yang fungsinya untuk meletakkan bahan organik iaitu tanah ataupun baja kompos, tanah kompos dan serta tanaman hiasan kita. Komponen yang ketujuh merupakan pot holder. Pot holder ini merupakan satu alatan yang berfungsi untuk kita meletakkan pot dan memastikan pasu kita tersebut berada di tempat yang betul sepanjang masa. Okey, komponen yang terakhir merupakan 3D design plastik. 3D design plastik ini merupakan satu bahan asas yang digunakan untuk rekaan mainframe, rangka utama kepada safe watering pot ini dan merupakan bahan untuk membuat tangki air tersebut. Okey, seterusnya anggaran kos. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, kami menggunakan timing circuit RM13, electric trigger RM6, AA battery holder RM2.50, 3D design plastik RM6.50, tube RM1 dan pot holder RM3. Okey, total semua anggaran kos bagi sebuah safe watering pot kami ini adalah RM32. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada elemen kreativiti dan inovasi yang diketengahkan. Elemen kreativiti yang diketengahkan merupakan satu produk yang menggabungkan semua elemen, semua komponen kepada satu device. Seperti yang kita tahu, tradisi punya sistem hidroponik mempunyai banyak komponen yang terdiri daripada pump, tangki air yang berbeza dan mempunyai banyak tube, dan saluran tersebut perlu dimasukkan kepada setiap satu pot yang kita sediakan, yang kita mempunyai tanaman tersebut lah. Inovasi yang diketengahkan kepada safe watering pot ini merupakan semua komponen-komponen yang berada di hidroponik tradisi digabungkan kepada satu device yang kecil. Dari segi reka bentuk safe watering pot ini, pengguna perlu masukkan air ke dalam tangki air yang disediakan di atas safe watering pot tersebut. Kemudian produk ini berfungsi secara air tersebut akan disalurkan melalui tube kepada spray dan menggunakan kuasa penjanaan bateri yang menghidupkan segala alatan elektronik yang berada di safe watering pot tersebut
pengguna perlu setkan masa dan berapa kali spray untuk dalam satu masa tersebut. Setelah pengguna setkan masa dan setkan berapa kali semburan kepada self watering pot tersebut, pengguna perlulah membiarkan meletakkan tanaman perhiasan mereka di pot holder dan membiarkan mesin tersebut untuk membiarkan self watering pot tersebut untuk berfungsi dan menyiram tanaman hiasan pengguna secara konsisten mengikut masa dan tetapan yang pengguna tetapkan. Okey, yang terakhir sekali ialah perancangan projek. Perancangan projek ni terbahagi kepada 3 iaitu perancangan, penjadual dan pengawalan. Okey, perancangan ni ialah sebelum projek dijalankan kami telah membuat pemerhatian terhadap salah seorang pengguna yang bekerja yang sering mengalami masalah terhadap tumbuhan atau tanaman yang beliau tanam. Yang kedua ialah penjadual. Penjadual ni ialah jadual perlu ditetapkan sebelum memulakan projek supaya projek berjalan lancar dan sempurna. Yang terakhir ialah pengawalan. Kawalan sumber-sumber seperti kos, bahan dan tempoh masa bekerja perlu dikawal supaya tidak berlakunya pembaziran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.